Klik butang subscribe dan juga ikon loceng untuk tidak ketinggalan tips-tips hebat dari kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam satu lagi episod Budget Best bersama saya, hos anda, Sabri Hassan. Baiklah, dalam episod kali ini seperti telah saya janjikan, saya akan berkongsi tips-tips untuk interview dengan syarikat besar. Syarikat besar yang saya maksudkan ni boleh jadi JLC, MNC ataupun syarikat antarabangsa lah. Dan biasanya kita definisikan syarikat besar ni yang ada 500 pekerja hingga ke atas. Dan dia ada dedicated HR sendiri. Dan dia ada dedicated sourcing team. Maksudnya sourcing team, hiring team sendiri. Maksudnya satu department ni dia jaga nak ambil orang je. Dan biasanya dia akan ambil sekali tu mungkin beberapa orang, bukan seorang. Interview company-company macam ni, dia biasanya berlapis-lapis. Dia akan ada mungkin ujian bertulis. Mungkin ada seterusnya interview dengan line department. Line department ni orang-orang immediate superior kita nanti. Kalau kita daripada finance, so yang akan interview kita bos finance lah. Kalau kita daripada HR, bos yang akan interview kita HR lah. Kalau kita engineer, yang akan interview kita technical department ataupun engineering department lah. Terusnya HR. So ada macam 3 layer kat situ. Company besar ni pula, dia lain. Dia, kalau company kecil, kita research mengenai company tu, kemudian kita nak tunjukkan kelainan diri kita, kita boleh push the envelope, orang cakap. Push the edge. Kita boleh macam tu. Untuk company besar, kita kena juga ada benda macam tu. Tetapi, dia nak tengok lebih-lebih lagi adalah kita punya culture. Dia nak tengok cara kita berfikir. Dan dia nak tengok kita ni seorang yang loose cannon ke tak. Kalau kita nak jadi loose cannon pun, kita jangan tunjuk kita ni loose cannon dalam interview lah, basically. Company besar ni, dia nak orang yang boleh mengikut perintah. Dia nak orang yang boleh mengikut perintah dan boleh mengikut sistem dan peraturan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, mungkin dia akan bagi dalam interview, dia akan bagi case study, dia suruh anda present, ataupun dia akan tanya anda pendapat mengenai situasi sekian. Kalau pendapat mengenai current affair, anda jawab teruslah. Tapi kalau pendapat mengenai situasi, contohnya dia cakap, okay, anda adalah ni sekian-sekian-sekian, saya sekian-sekian-sekian, kemudian saya datang kepada anda dan saya nak tanya mengenai sekian-sekian-sekian. Contohnya, kalau macam case saya dapat actual case, dia cakap, anda imagine anda adalah pengurus di kilang, dia tukar, role play. Mula-mula dia datang sebagai staff saya, dia cakap dia nak laporkan ada sekian-sekian-sekian kerosakan, etc. Apa tindakan saya? Kemudian, dalam role play tu, saya cakap, okay, walaupun dia bertanya, kita kena menjawab. Tapi dalam, kalau macam role play ataupun kalau yang bukan current affair punya soalan, kalau soalan nak tengok kita punya aptitude, kita punya cara kita analisis masalah, anda boleh tanya balik. Anda jangan ingat dia tanya, anda jawab. Anda sebenarnya boleh bertanya balik. Okay, anda dah semak macam ni, dah semak macam ni. Tanya, okay, kalau ikut kita punya SOP, apa kita kena buat? Apa SOP kita dari segi risk? Kita dah buat risk assessment ke tak? Okay, dan dia cakap, dan dia pun play along lah. Dia cakap, okay, kita dah buat risk assessment. Melalui assessment dia, kita boleh buat gini-gini. Itu kemudian kita cakap, okay, sebab dia nak tengok kita buat decision juga. Sebab kita jadi manager tadi, dia sebagai yang melaporkan kerosakan tadi kan. Jadi kita cakap, okay, berdasarkan risk assessment yang you buat, dan sebab dia tak bercanggah dengan kita punya SOP, kita proceed. Tapi proceed with caution. Okay, dia cakap, okay, settle, satu. Dan cakap lagi, situation yang sama, sekarang dia jadi orang kampung. Dia play lagi along, role play, dia cakap, dia dengar kabar angin yang nenek ada kerosakan berlaku sehingga kerosakan ini boleh menjejaskan kampung. Menjejaskan kampung kalau ada letupan ataupun kebakaran terjadi. Mungkin gas toksik berbahaya kepada orang kampung akan tersebar kan. Kemudian dia tanya betul ataupun tak. Okey, sekarang dia mungkin nak tanya. Kita tak boleh cakap tak. Sebab kita tahu tadi, pekerja kita dah report kerosakan tadi. Jadi kita cakap, saya pun time tu cakap, currently kita tak ada insiden. Ada beberapa situation that we are monitoring. Maksudnya kita tak nak menipu juga. Kita tak nak macam, kita nak tunjuk kita ni menipu dengan casually. Tapi kita nak cakap secara profesional. Kalau anda nak cakap secara profesional ni, kalau anda tengok menteri-menteri bagi statement yang betul-betul press conference ataupun ketua pengarah Kementerian Kesihatan bagi macam mana, dia orang cakap tu, ketua polis negara cakap, dia tak cakap tipu tau. Dia cakap benda yang selamat. Jadi anda pun dalam macam kes ni, okey, kita cakap benda yang selamat. Kemudian nenek-nenek, okey, orang kampung tu puas hati, balik. Kemudian dia datang balik, dia cakap kali ni dia adalah pasangan kepada pekerja tadi. Dia risau nenek-nenek, etc. Jadi kita handle it accordingly. Sebenarnya dia nak tengok during that role play, kalau dalam interview anda nanti, ataupun ada boleh jadi dalam bentuk role play, simulasi, boleh jadi dalam bentuk dia tanya soalan, dia buat case study. Dia nak tengok cara anda menganalisis, cara anda
berfikir. Dia nak tengok you punya thinking process tu. Anda kena assess risk. Sekarang ni HSE dekat company-company besar sangat tip-top. Governance sangat penting. Dia macam kalau anda tak ada HSE culture memang keluar awal. Jadi anda kena tunjuk yang anda ni bukan reckless. Anda kena dalam setiap keputusan anda, HSE mesti dipertimbangkan. Sebagai contoh, dia dalam bentuk yang mudah saja. Contohnya dia cakap, mungkin role play anda adalah, dia mungkin tak ada kaitan pun dengan HSE. Mungkin kita cakap tentang penghantaran barang. Dia nak cepat ke apa-apa, dan anda cuba selitkan HSE dan risk assessment dalam jawapan anda confirm akan dapat markah yang extra lebih. Terusnya, saya nak bagi satu contoh. Anda mungkin pernah jumpa example ni, tapi mungkin anda tak pernah tengok apa jawapan sepatutnya. Dia kena cakap, okay, kalau anda position sales, dia cakap, okay, sell me this pen. Dia bagi anda satu pen, ataupun dia bagi anda apa-apa, file ke apa, dia cakap, sell me this pen. Ataupun dia akan guna dalam variation lain, dia akan cakap gini-gini, okay, please buat something, sales, convince dia ke apa-apa, etc. Orang kalau amatur yang tak bersedia, dia akan terus jual. Oh, pen ini dia buat daripada besi, etc. Net. Itu adalah yang amatur, dan bukan amatur, tak ada orang nak ajar kita benda tu, mana kita tahu kan. Dia bukan cara yang terbaik. Calon yang dia nak tengok, yang insyaAllah akan dapat, dia kena tanya balik ke orang yang bagi dia task tadi. Kita kena memahami apa objektif dia, apa keperluan dia. Okay, contohnya kalau dia cakap, sell me this pen. Thank you sir, may I know, do you have a pen? Ataupun kalau dia cakap, do you have a pen? Aku dia cakap yes ataupun no. Okay, cakap okay. Kita boleh fikir, mungkin 30 saat kita boleh fikir apa soalan kita nak tanya dia. Do you have a pen? Itu spontan keluar. Tapi mungkin, okay, direct question mungkin, sir, do you use a pen? Cakap, yes, I use a pen. Usually, what do you use the pen for? Kita tanya dia, apa dia guna pen tu untuk apa? Kemudian, dia cakap lah, dia untuk sign document, etc. What document do you usually sign? Ataupun kita boleh tanya dia, how many document you sign usually? Kemudian dia cakap sekian. Kemudian dia cakap, from your statement, I believe that you know the value of a pen. Now, you know what a good pen will do for you. Now, in my hand is a pen given to me by a gentleman to sell. This is a very good pen. Baru kita sell that pen. Kita pun cakap lah pen ni apa-apa dia punya specification. Tapi sebenarnya, benda yang paling penting dalam exercise tadi, dia nak tengok cara kita berfikir. Cara kita tanya dia balik. Dalam company-company besar, itu yang lebih utama. Sebab dia nak tengok, macam saya kata tadi, orang yang boleh play with the game. Orang yang boleh ikut peraturan. Orang yang boleh follow the system. Jadi, sistem dia biasanya consultation, ikut peraturan, ikut apa yang dah tertulis. Jadi dalam company-company besar, itu yang kita kena demonstrate. Baiklah, itu saja tips saya untuk episod kali ini. Dalam episod-episod, kalau anda ada apa-apa soalan yang anda nak tahu, boleh share di ruang komen di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan jumpa lagi dalam episod-episod akan datang. Assalamualaikum.